And let's go. So kita adalah benda ini dan dia katakah apakah koordinat image. One thing kita kena tahu, kita akan mulakan dengan objek. Objek adalah mula, ya. So objek ni cara nak ingat dia adalah O, original. So original adalah mula dan kita akan buat sesuatu dan dia akan habis dekat image. Image ni adalah last. So, dekat soalan kita, dia bagi kita benda ni. Ini adalah objek. Sebab dia minta image. Apakah yang berlaku? Dia kata ada putaran 90 arah jam. Now, untuk putaran, dia adalah ta, ka, ba, ki. I hope you guys still remember. Ta is for atas, ka is kanan, ba bawah, ki kiri. Itu pergerakan dia. First of all, mana dia punya titik asalan ataupun rotation point. Rotation point dia berada di 1, 2. 1 di sini, 2 di sini. So, you are going to get itu sebagai titik putaran kita. Dah dapat dah titik putaran itu, dan kita kena tanya, titik putaran, bagaimana dia pergi kepada point kita? Dia akan bergerak 3 ke kanan. It will move 3 to the right. So, dia bergerak apa tu? Dia bergerak kanan. After dia bergerak kanan, kalau ikut undang-undang dia, dia akan bergerak bawah pula 3. So, dia bergerakkan bawah 3. 1, 2, 3. Dia akan berada di sini, iaitu Y tanda kita dengan koordinatnya 1, negatif 1. Cukup tak? Cukup. Because dia just tanya bagaimana nak tengok 90 arah jam. 90 sekali je. So, sekali. Dah cukup dekat situ. Jadi, daripada sini, kita boleh katakan koordinat Y tanda kita 1, negatif 1. Habis. Itu satu contoh yang pertama. Kita pergi pula kepada yang kedua barangkali. Okay. The second one adalah koordinat image. Dia bertanya, okay, cup sekejap. Saya nak ambilkan soalan. Ya, saya. Baik. Now, apakah yang kita akan katakan? Dia pun sekali lagi sama juga. Apakah koordinat kepada image kita? Kita kena faham dulu, kita diberi original. Okay? Dan untuk rotation, dia adalah ta, ka, baki. As per yang kita bincang, ta, kanan, bawah, kiri. Ta, ka, baki. Dia pun kata, titik asal kita adalah 2, 1. 2 adalah di sini. 1 adalah di sini. Dan titik asal adalah ini. Itu original point. Jadi, kat manakah koordinat kita apabila dia memutar 90 arah jam? Yang pertama, tengokkan dulu kepada jarum warna biru. Okay, jarum warna biru, untuk pergi kepada Y, dia kena gerak 3. Dia gerak 3 ke kanan. So, 3 ke kanan. After kanan, rule kita, dia mesti bawah. So, bawah 3. 1, 2, 3. Dia akan gerak ke situ. Kalau 90, tak payah buat banyak-banyak. 1 pun dah cukup dah. Okay. Cumanya this time tak sampai lagi. You kena buat lagi 1. Tengok line purple pula. Untuk dia sampai, dia kena naik 2 ke atas. Yeah? Okay. So, dia cerita kita yang kedua. Untuk sampai, dia kena naik 2 ke atas. Lepas atas, dia kena pergi mana? Dia kena pergi kanan pula 2. So, untuk yang kedua, dia pergi kanan pula 2. Dan itulah dia tanda kita ataupun koordinat kita untuk 90 clockwise. Dia punya objek tu duduk mana. Sorry, objek pula. Image dia duduk mana. Dia akan jadi Y tanda. And value dia adalah 4, negatif 2. Kalau jelas, bagus. Kalau tak jelas, boleh bagi tahukan dekat dekat mana kita nak repair dia. Yep, everybody kan cerita dia. Untuk point kita yang inilah kan. Okay, so for this point, dia kata titik origin 00. So, origin kita akan beradanya di situ. Originnya dekat situ. Dan kita kena gerakkan. So, pergerakan pertama kita katakan arrow biru lah.
Untuk arrow biru, dia kena gerak 5 ke kanan. So, 5 ke kanan. Kalau ikut undang-undang, lepas kanan, dia kena gerak pula 5 ke bawah. So, dia akan gerak 5 ke bawah. Jadinya, dia akan duduk situ. Dah cukup lah. Satu je lah sebab 90 je kan. And then yang kedua, dia kena naik atas 3. Baru sampai. So, untuk yang kedua, dia akan naik atas 3. Lepas atas, undang-undang dia adalah pergi kanan pula 3. So, dia akan pergi kanan pula 3. Jadi, inilah dia Y tanda kita. Di mana kalau kita baca, koordinat dia adalah 3, negatif 5. A very good, well done. Saya nampak banyak jawapan yang baik. Dia punya cerita, titik asalan kita adalah kosong. Okay, titik asalan situlah. Lepas tu dia pun putaran 90. So we know that ta, ka, ba, ki. Ta atas, ka kanan, ba bawah, ki kiri. Takabaki. So for that takabaki, kita mulakan dengan arrow yang warna biru. Dia gerakkan. Ini sama macam tadi lah. Okay lah. Kalau sama macam tadi, apa kata setukarlah tempat dia sikit. Sekarang sama tak seronok. Tak seronok sangat. Wait. Okay, saya tukarkan ini kepada kosong. No lah. Tak payahlah yang ni. Kita pergi soalan yang seterusnya. Soalan ni sama. Buat dah. Sama pula. Story dia. Titik asalan adalah negatif 2, negatif 3. Di manakah negatif 2? Sini negatif 2. Di manakah negatif 3? Sini negatif 3. So, tarik. Sinilah titik asalan dia. This is the original point. Jadinya, sama juga takabaki kita. Ta, ka, ba, ki. Jadi, kita geraklah. Untuk gerakan yang pertama, kita kena gerak dulu kanan sebanyak 4. So, kanan 4. Dan sekuen seterusnya adalah bawah 4. So, kita akan gerakkan bawah pula 4. 1, 2, 3. Alamak, betul lah. Dia termakan ruang kat situ lah. Tak best lah macam ni. Aduhai. Tapi tak apalah. Dah sebagai latihan kita buat dulu. So, dia pergi kanan 4. Lepas tu bawah 4. Dia akan jadi macam tu lah. Dia turun 1 kat situ. Lepas tu untuk mencukupkan dia, you akan naik pula 1. You kena naik 1. So, naik 1 atas lah. Atas 1. Lepas atas, you kena pergi kanan 1. Sekuen, right? So, dia akan pergi kanan 1. So, titik dia akan berada di sinilah Y tanda itu. Berapa tu? Negatif 1. Ini negatif 6. So, ini negatif 7 lah. Kalau saya tarik macam tu, itu negatif 7. Jadi, Y tanda kita adalah negatif 1, negatif 7. Begitulah cara kita buat dia untuk yang ini. I hope everything dah clear dah. Let's go to our jawapan lah untuk this one. Yang pertama, dia bergerak 90 counter clockwise. Kalau counter, dia terbalik. Jadinya, sekuen kita sama. Tapi sekuen kita kena terbalik. Jelas? Kalau dia ni sambungkan, sekuen dia kena terbalik. Sekuen dia terbalik. Sebab dia counter. Kalau begitu, kita pergi tengok dulu origin point. Origin point 3, 2. So, 3, 2. Sinilah. Ini origin point kita. Dan pergerakan dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Dia adalah 6 ke kiri. Lepas 6 ke kiri, sekuen kita, selalunya kita akan ke sini kan. Lepas apa? Lepas kalau kita buat sekuen dia secara normalnya, kita gerak ke sini kan. Tapi ini adalah counter, terbalik. So, lepas 6, kita terbalik. Kita ke bawah. Nampak? Dia terbalik. Ni. Sekuen terbalik Sebab apa terbalik? Sebab count. Ya saya? Apa dia? Kenapa bukan bawah? Sorry, saya tak faham soalan dia. Sorry. Apa dia tadi? Oh, ni. Buat bawah dulu. Boleh juga. Tapi kalau graf ni sudah terbiasa sebuat paksi X dulu baru sebuat paksi Y. Tapi tak apa. Tak ada masalah pun. Dia akan sama juga. Jawapan dia akan sama juga. Buat bawah dulu ke, kiri dulu ke, dia akan sama juga. Okay, cumanya kali ni
Terima kasih. Bagus soalan tu Adian. Dia boleh juga ya. Okey, tapi cumanya kali ni Ayan kena ingat ini adalah counter. So counter dia terbalik tau. Nanti kita punya sequence tu terbalik. Jadi kalau terbalik, ini adalah kiri 6. Kiri 6, lepas tu dia kena bawah 6 lah. Sebab sequence dia macam itu, bawah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So itu sequence dia. Right? Okay, itu dulu. Lepas tu dia pergi mana? Dekat sini, dia kena pergi bawah 4. Okay, ni yang kedua. Yang kedua, dia pergi bawah 4. Kalau sequence terbalik, bawah 4. Lepas tu dia kena pergi kanan 4. So, 1, 2, 3, 4. Maafkan saya, dia terkeluar sikit. So, ini 6. So, ini 7 lah. Dia akan jadi macam gitu. Jadi, inilah dia tempat dia untuk Y tanda. Sekali pun cukup dah. Kenapa? Sebab 90 je kan. Sekali je lah. Cumanya dia clockwise. Dia tak ikut jam. Kalau ikut jam ke sini kan. So, kalau tak ikut jam, dia ke sini. So, kita akan dapat dia 7 negatif 4. Jawapan dia 7 negatif 4. Begitulah dia punya cerita. Tadi Adian ada tanya kan, bawah dulu ke kanan dulu? Sama tak Adian sebenarnya? Sama kan? Tempat dia sama kan? Dia akan dapat 7 negatif 4 for this question. Okay, itu dulu cerita sir. Cuba check sini. Pertama, tengok origin point. 1, negatif 2. 1 dekat sini, negatif 2 dekat sini. So, dekat sinilah kita punya origin point. That is the origin point. Mari kita gerakkan dia. So, pergerakan dia yang mula-mula adalah kita akan bergerak kanan sebanyak 3. 3 tu kan? 1, 2, 3. Ya, betul 3. So, kanan sebanyak 3. Jadi, ini adalah counter clockwise. So, the sequence adalah terbalik. So, lepas kanan, you kena pergi atas 3. Ya. So, nanti dia akan jadi atas 3. Begitulah. Okay. Then, you look at the second punya sequence. Okay. Untuk second, dia kena naik 4. Dia naik 4. Atas 4. So, atas dia adalah 4. So, lepas atas, dia kena pergi kat sini balik. Dia kena pergi kanan sebanyak 4. Ya, sebab dia, sequence dia terbalik. So, dia akan jadi macam ni lah. Lepas dah sampai sini, dia akan zoom balik ke sini. Dia akan kembali ke belakang tu balik. Tu sequence dia. Sequence terbalik juga. So, dia akan pergi kepada kanan. Sorry, tu bukan kanan. Tu kiri. Kiri 4. So, kiri 4. 1, 2, 3, 4. Sini. 1, 2, 3, 4. Saya dah kira betul dah. This is going to be your Y tanda. So, berapakah itu? Negatif 3, 1. Y tanda kita is negatif 3 and 1. This is your coordinate. I hope this is clear. Kalau clear, bagus. Kalau tak clear, tolong dulu baca taka baki. So, ta atas, ka kanan, ba bawah, ki kiri. Taka baki. So, untuk this taka baki, and the point is, dia kata origin 4, 3. 4 sini, 3 sini. So, around sinilah tempat dia. Inilah origin point kita. That is origin point. Well, kita nak tengok dia punya pergerakan. But please don't forget, ini adalah counter clockwise. Lawan arah. So, sequence kita terbalik. Sequence terbalik. Mula-mula dia gerakkan adalah dia bergerak 3 ke kiri. Dia bergerak 3 ke kiri. Then, dia akan bergerak 3 ke bawah. Right. Okay. Sorry. 3 ke kiri, 3 ke bawah. Okay. So, begitulah. Samalah. Itu dia punya point. Kemudian, you akan gerakkan pula pergerakan yang kedua. Okay. Apa dia? Dia akan ke bawah sebanyak 1. Dia akan bawah sebanyak 1. Kalau bawah 1, dia kena pergi kanan 1. So, kanan 1. Dan inilah you punya point. This is your Y tanda ataupun Y image, which is 5, 0. Am I making that clear? Adakah itu clear untuk dicekkan sama-sama sini? Kalau clear, bagus. Kalau tak, sama for this question. Well, you know what? First of all, where is our origin point? Origin point kita adalah 1, 1.
Ini satu, ini satu. So this is the place where we will start counting kita. Dia bergerak ke mana? Dia akan bergerak 1, 2, 3. 3 ke kiri. So 3 ke kiri. Just remember that ini lawan jam. So lawan jam dia adalah, dia adalah reverse lah. Dia terbalik lah sekuen kita tu. So selepas 3 ke kiri, dia akan 3 ke bawah. So it is going to be 3 ke bawah. 1, 2, 3. Situlah tempat dia. Dan untuk dia sampai, you kena buat dia naik 1. Naik 1, right? So yang kedua ini, dia naik 1. Selepas naik, remember ya, dia sekuen dia terbalik So lepas 1 tu, dia kena 1 ke kiri. 1 ke kiri. It is going to be here, Y tanda itu. And kalau you baca Y tanda adalah 0, negative 2. That is the coordinate untuk kita punya rotation ni Kalau bergerak 2 ke kanan. So kalau dia bergerak 2 ke kanan, dia juga boleh bergerak, dia juga boleh bergerak 2 ke kiri. Itu je dia lawan. That's it. Katakan benda ni nama dia C kan. So ini akan jadi you punya C tanda. So you just gabungkan balik. Jadi A tanda. Faham ke tak faham tadi tu? Tak faham? Faham. Faham ke tak? Tak. Okey, apa yang tak faham di situ? Dia punya cermin ke? Dia punya perlawanan tu ke macam mana? Semua. Engkau sampai hati semua tak jelas tu. Okey, saya ceritakan balik daripada mula. First of all, kalau reflection lah ataupun refleksi kan, dia akan bagi cermin. Seajar dulu cara nak baca cermin. Contoh, kalau dia cakap dia direflektkan dengan X sama dengan 1. Itu adalah cermin dia. X sama dengan 1. X sama dengan 1 dekat mana? Dekat sini. Ini 1. Betul tak? Betul tak? Semua tu adalah X1. Jadi, you akan tarik cermin ni daripada atas sampai bawah. Ini cermin kita. Okey, saya berhenti dulu. Tanya sepasal cermin dulu. Ada tak soalan untuk cermin? Any question for cermin? Cermin jelas. Katakan untuk cermin ini kita letak point lah. Ini point M, ini point N dan ini point P, M and P. Okey, jadinya kita kena reflect. Reflect ni macam kita tengok cermin balik. Kita tengok cermin. Kalau ini duduk dekat cermin, M tanda dia pun kat sini je, kat cermin juga. Kalau ini adalah N tanda dia pun dekat cermin juga. Tapi tengok dekat P. P tu, dia adalah 2 ke kanan daripada cermin. Jadi, dia akan terbalik. Kalau dia 2 ke kanan, bila cermin tu, dia akan 2 ke kiri. So, dia akan pergi 2 ke kiri. So, ini adalah tempat P tanda. Baik. Boleh nampak tak dekat situ? Macam mana P dia berubah ke sana. Dia lawan, dia terbalik je. Kalau kanan, kiri, kalau atas, bawah. Kalau jawapan betul dia adalah lukis benda ni. Dia akan minta kita lukis untuk soalan ni. Dan kita akan lukis begini. Kita lukis balik benda ni. Betul letak ni A tanda. Itu lah jawapan dia. Itu lah. Saya minta korang baca koordinat je lah. Baca saya kata, okey, nyatakan koordinat P tanda. Korang baca lah koordinat dia. -1, -4. Macam gitu. Okay, so itu kalau, itu Adian, kalau X dia tu adalah 1. Kita tengok lagi cermin-cermin yang berbeza lah katakan kan. Bukan satu je cermin. Cermin ada macam-macam style. Tapi saya akan tunjuk 2 jenis. Sebuat 2 style saja dulu. Katakan, dia katalah X tu -1 pula lah katakan. Okay, X -1. Cermin X -1. -1 dekat mana X kita? X kita -1 akan berada di sini. Everybody agree tak? Semua ni adalah X -1. Kenapa saya cakap macam itu? Tengok baik-baik Ini -1.
Ini negatif 1,5. Ini negatif 1,3. Ini negatif 1,1. Nampak tak X dia? X dia akan sama je semua. Semua X adalah negatif 1. Sama juga kalau tengok ke bawah. Negatif 1, negatif 3. Negatif 1, negatif 5. Dia akan sama. Dia punya, apa tu? Dia punya X tu sentiasa negatif 1. That is how kita understand dia adalah negatif 1. Okay, jadi itulah cermin dia kalau negatif 1. Kalau cermin negatif 2, cermin negatif 2 kat sini lah pula. Inilah cermin negatif 2. Macam tu. Ya. Tapi untuk soalan ni, baik kita fokuskan dulu. X kita negatif 1. Now, apa yang saya boleh katakan di sini, reflection ni, dia kita lawan balik je. Kalau kiri, kanan. Kalau kanan, kiri. Kalau atas, bawah. Kalau bawah, atas. Itu je. Itu je. As simple as that. Jadi sekarang ini, mari kita lihatkan pergerakan cermin-cermin kita. Okay, katakan kita letaklah 3 koordinat ni dulu. Kita letak aja M, N, P katakan. Ini katakan lah. Jadi kita nampak daripada cermin, dia bergerak 2 ke kanan. And when you nak reverse dia, it will move 2 to the left. Left kan? 2 to the left. So ini akan jadi you punya M tanda. Itu. Sama juga yang ini. This is also 2 to the kanan. Then bila you lawan cermin, 2 to the kiri. So ini akan jadi N tanda. How about the P? P banyak sikit kan? P berapa? 4 1, 2, 3, 4. P tu dia adalah 4. So ini pun 1, 2, 3, 4. P kita akan jadi P tanda over here. 4. Okay. Before I lukiskan benda-benda dia, cuba tanyakan dulu kalau ada yang tak clear on the pergerakan-pergerakan cermin tu. I guess it is very clear, right? Boleh faham dengan baik kan? Semuanya dah nampak dah. Oh, kiri, kanan, kanan, kiri. And kalau dah yang ada yang itu, segabungkan saja dekat sini. M dengan N kita gabung. M dengan P we gabung. N kita gabungkan juga yang ini. Settle lah. Okay, Navi. So then you dapat apa? Dapatlah ini adalah A tanda, iaitu gambar dia selepas dia dah direfleksi ataupun dicerminkan. Boleh? Cukup begitu. Ya. So kalau dah buat begitu, kita boleh pergikan kepada soalan yang seterusnya. Ya, boleh Saya pergi bawa soalan lain pula Okay, pilihlah seorang. You nak X sama dengan berapa? Pilih seorang. Siapa ada nak bagi nak tengok X sama dengan berapa? Ya? X sama dengan 2 X sama dengan apa dia? Negatif 2. Okay, nak tengok X sama dengan negatif 2. Baik. Mari kita tengokkan X negatif 2. Long story short, I believe that you understand that kalau X negatif 2, dia punya cermin dekat negatif 2 itulah. Semua paksi X yang negatif 2, itu cermin dia. Dan mari kita tengok macam mana cara dia bergerak. Kita mulakan dengan M dulu. Untuk M, dia daripada cermin dia kena bergerak 3 ke kanan. You akan lawan lah. Dia akan gerak 3 ke kiri. Okay, so ini akan jadi M tanda. Tu 3. Sama juga dengan N. N kita akan gerak 3 ke kanan. So M tanda kita adalah 3 ke kiri. So ini N tanda. M dengan N ni kita dah dapat Okay, kita pergikan pula kepada P. Untuk P dia banyak sikit. 1, 2, 3, 4, 5. P adalah 5. So 1, 2, 3, 4. Terkeluar sikit. Terkeluar sikit duduk sini lah. Okay, so ini akan jadi P tanda. Okay. Long story short, saya kena tambah lah Ini adalah negatif 6. Ini negatif 7. So dia dekat negatif 7 tu. Dah dapat dah. Dapat dah all the points. Okay. Dan yang kita buat arrow ni nanti kita padam tau. Kita just gunakan itu. Just for that kita understood dekat mana dia punya tempat. Lepas dah ada dah tempat-tempat itu. Sambungkan saja. M dengan M. M dengan P. P dengan N. Sambungkan saja baik-baik macam kita buat tadi. Dan kita akan dapat inilah gambar rajah untuk A tanda. Settle untuk X. Okay dah. That is cara you faham untuk X tu. Kita pergikan pula kepada gambar rajah yang kedua. Okay, so ini cerita X which is I dah cerita banyak juga untuk X ni. Kita go kan pula to the next
story. That is not bijak lah. Kenapa you padam? You don't have to padam. Biarlah banyak jalan kerja. Okay, kita gokan pula the next one. Let's say dia berlaku di Y pula. Dia berlaku di Y0 lah katakan. Mana Y0? Y0 adalah over here. Ini adalah Y0. So you punya cermin is gonna be the whole from here sampai sini. Ini akan jadi cermin kita. This is the whole thing yang you akan jadikan cermin untuk Y0. Right? Betul kan? Itu dia punya cerita. Dan ya, pandai. So kalau kita gerak ke bawah, nanti kita lawan dia ke atas. Okay, katakan yang ini dululah. Kita letak sama je lah dulu M and P. Okay. We gerak 2 to the bawah betul untuk M. 2 ke bawah. So ini dia akan naik 2 ke atas. Inilah M tanda. Okay, untuk N pula. Untuk N kita akan gerak 4 ke bawah. So kita akan gerak 4 ke atas. Okay, so ni 4 ke atas. Ini N tanda. Same goes for P. P ni kita gerak 4 ke bawah dari sini. 4 ke bawah. So ini pun sama. 4 ke atas. Okay. As long as you gerak ni betul, should be tak ada masalah dah. Dia sepatutnya tak salah dah tau kalau dah buat macam gini. You should dapat bentuk yang macam gini. Ini, this one. Dan sambungkan ke sini. You akan dapat A tanda dia jadi macam itu. Dia punya bentuk tak payah kisahlah kan. Janji kita buat lawan dia tu betul je. Sepatutnya tak salah. Sepatutnya akan dapat lah macam ni For this. Baik. Reflection kita adalah pada Y1. Y1, we are talking about here. Ni Y kan? Ni Y. Y1 dekat situ. Jadi kita punya cermin is going to be the whole Y1 ni. Tu Y kita. Dan kita tengoklah. Kalau begitu, kita akan turun sebanyak berapa untuk P? Untuk P sini 1, 2, 3, 4, 5. Kita turun sebanyak 5. And lawan dia adalah naik. So you akan naik sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. You akan naik sampai sini. By the way, ini 6 So inilah you punya P tanda. And should be jawapan dia adalah 3, 6. 3, 6. Sekejap saya check balik. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Betul lah. 3, 6. So jawapan dia is 3, 6. Okay. Okay. Dia tanya apabila Y negatif 2. And my question to you is, Y negatif 2 dekat mana? Y negatif 2 adalah beradanya di sini. Ya, Y negatif 2 berada di situ. Apa yang saya nak ceritakan yang kita dah buat tadi, kalau titik itu dah duduk di cermin, are we going to change it? No, kita akan biarkan saja. So, baca je koordinat dia. 1, negatif 2. Itulah koordinat dia. Dan itulah cerita dia. Reflection point kita adalah X sama dengan Y. Reflection point adalah X sama dengan Y. Jadi macam mana kita nak buat? Dia macam ni. Cakap ni korang cuba sambung dalam hati lah. Kalau X kosong, Y berapa? Kosong lah. Kan? Dah X sama dengan Y, sama lah. Kalau X 5, Y berapa? Y 5 jugalah. So 5, 5. Kalau X negatif 5, Y berapa? Y pun negatif 5 lah. Itu dia. Itu dia. Kalau X sama dengan Y. Jadi kalau X sama dengan Y, you punya like apa ni benda ni? Line ni akan jadi agak I don't know lah to say confusing or not, tapi dia akan jadi macam ni line tu akan jadi macam itu. Jadi kalau line kita begitu, bagaimana kita nak tengok dia punya ni lah kan? Macam mana you nak nampak dia punya cerita tu? Okay. Story dia macam ni. Kalau yang ini Kalau yang ni, bagaimana you buat dia? Contoh, saya tunjukkan satu. Inilah yang paling susah pun yang ni lah. Katakan you ada M kat sini. Dia pun tanya M tanda. Bagaimana? Sama je. Dia adalah kiri, kanan, atas, bawah. Saya tanya ni. Untuk pergi ke situ, dia akan gerak kiri. Itu bukan kiri, kanan
Kanan 1, bawah 2. Sorry, saya pakai warna lain lah. Untuk pergerakan ini, dia akan bergeraknya kanan 1, bawah 2. Betul tak? Kanan 1, bawah 2. Betul tak? Jadi, you lawan je lah balik. Iaitu, kiri 1, atas 2. Inilah M tanda. Inilah M tanda. Dia akan jadi macam itu. Just for this question, saya buat semua. Nanti saya tunjuk bentuk dia jadi macam mana. Lepas tu yang kedua, katakan kita ada N kat sini. Apa dia? Apa dia? Ada macam sedengar suara tadi. Ha? Dia 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 apa ni? Dia sama je lawan kiri kanan atas bawah. Cumanya bergerakkan dia 2 kali. Bergerakkan dia 2 kali. Cuba Adian tengok Oh, saya lupa nak cakap lah. Kita kena mula daripada titik kosong ni. Kita kena mula daripada origin ni. Apa-apa pun mula daripada origin ni kan. Mula daripada origin ni. Baru kita gerak. Saya yang salah Adian. Sorry. So daripada origin ni, you gerak 1 ke kanan. Dan 2 ke bawah. Jadi you lawan balik. 1 ke kiri. 2 ke atas. Dia akan jadi macam gitulah. Itu lawan dia. So kiri lawan kanan. Atas lawan bawah. Bawah lawan atas. Begitu. Sama juga dengan N. N tu you akan gerak 1 ke kanan. 4 ke bawah. Jadi lawan dia 1 ke kiri. 4 ke atas. Ini akan jadi N dia. Macam gitu. Arrow ni banyak sangat serabut. Okay, baik. But you get the idea, right? Untuk M dengan N itu. Okay, katakan untuk P pula. So, we got P over here. P over here. Kita tengoklah gerakan dia berapa. Dia akan gerak 3 ke kanan. 4 ke bawah. So, 3 ke kiri. 4 ke atas. And that's it. Akan jadi dia punya P tanda. Dan you akan dapatlah bentuk dia sama saja. Cumanya bentuk dia akan jadi lain sikit lah kan. Dia akan jadi terbalik macam ni. PMN. Inilah A tanda kita. Kalau kita kena lukis, macam itulah cara lukis dia. Boleh. Boleh ya. Itu saja. Itu saja yang saya boleh letakkan dekat sini. Untuk you perhatikan. Okay, kalau ada apa-apa, bagi tahulah. Secuba tolongkan apa yang patut. Boleh dah? Jelas ini je yang paling susah. Dia tak ada susah, dia tak ada yang lain dah. Dia tak ada yang susah lagi dah. Ini je susah dia. Okay. Dah. Saya rasa dah clear lah dekat situ. And jom kita pergi satu soalan. Saya try over here. Jadi masalah utama kita adalah macam mana rupanya line reflection tu. Mari kita buat sedikit eksperimen. Ataupun kita kita buatlah sikit lah. Saya ambil satu je. Saya katakan X tu 5. Jadi Y pun 5 betul. Tapi jangan lupa dekat X tu kena letak negatif. So negatif 5, 5. Mana tempat dia? Negatif 5, 5. Dia akan duduk sini. Dia akan duduk situ. Satu. Kita buat yang kedua pula. Katakan kita buat X tu negatif 5. So, X negatif 5, Y negatif 5. Tapi jangan lupa, depan X tu ada negatif lagi satu. Jadinya dia akan jadi negatif-negatif. Positif lah. So, 5 dengan negatif 5. Manakah 5 negatif 5? Dia akan duduk di sini. So, itulah dia punya cerita dia. Jadi, kita boleh gariskan dah. Baik, garisan dia akan jadi somewhere yang macam ni. Daripada sini kan? Daripada sini, tarik. Dia akan jadi ke situ. Baik. Apa dia? Okey, baik. Kalau tak faham, kena tolong jawabkan sebenda ni. Tengokkan dekat kotak ini. Sebab kotak siap. Okey, ni kita ada kotak. Right, kotak Okey, letakkan dekat ini negatif X, ini Y. Okey. Dia kata, X sama dengan Y tau. Okey, sekarang ni saya letak X5. Kalau X5, Y berapa?
Apa dia? Y pun 5. Tapi jangan lupa, untuk kita punya syarat kali ni, depan X kena letak negatif. So, letak negatif. Okey, cuba bacakan dekat koordinat nombor 1. Apa koordinat dia? Apa dia? Ni? Ni? Yes, negatif 5, betul tak duduk sini? Okey, baca satu lagi. Bagaimana kalau sekata X negatif 5, Y berapa? Pandai. So, Y negatif 5. Tapi jangan lupa, syarat dia, X ada satu negatif tambahan lagi. Negatif dengan negatif jadi positif, betul tak? Betul tak? Negatif-negatif positif. So, apakah koordinat kita yang kedua? Pandai. So, 5 negatif 5 adalah dekat sini. Kan dapat tu? Yep. Yeah, thank you. So, itulah dia cara dia. So, kawan-kawan yang lain, korang juga kena aktif macam Danilan. Kalau tak jelas, kena tanya macam tu. Baru usaha boleh tahu macam mana nak tunjuk balik. Kalau kau diam je, memang habislah. Habis kelas tu sama je kan. Tak jelas juga. Kan rugi. So, dia akan dapat macam ni. Okay, so itulah dia kita punya cerita over here. Baik, kalau clear, bagus. Kalau tidak itu, bagi tahukan dekat lah apa yang boleh bantukan. Right. Cumanya yang ini, you kena kreatif sikit tau. Dia, kalau yang tadi itu, dia pergi ke sana kan. Kalau yang tadi itu, kalau line tadi itulah. Okay, kalau line tadi, dia daripada sini, okay, dia daripada sini, dia akan pergi ke sini tau. Yeah, so kita nampak pergerakan dia pergi ke sini. Sebab tu kita kira dia macam itu. Tetapi, kalau line dia warna purple, you rasa dia pergi mana? Kalau line purple ni, kalau saya cakap macam ni, setuju tak everybody? Tengok dia sini kan? Dia sini kan? Betul tak dia pergi sini? Betul tak itu? Semua orang setuju tak benda tu? Right? Nampak tak pergerakan dia? Sebab dia macam cermin. Dia macam cermin. So, kalau cermin, dia kena gerak tu macam cermin punya pergerakan juga. Ya? So, itu cerita dia. So, sama kat sini. Kalau sini, dia akan gerak ke sini. Dia akan macam tu. Kalau ini, dia akan gerak ke sini. Macam itu. Boleh? Nampak? Yang ni lah. Ini kalau paling kebat sekali lah. Saya rasa. Ini kalau dia betul-betul nak kebatkan korang kan. Dia akan buat macam ni. Tapi selalunya dia tak buat lah yang ni. Dia akan buat yang macam tadi tu je. Ni sajalah setunjuk satu. Kalau korang boleh hadap lagi. So, ini dia yang ketiga. So, dia tanya P kan. Kalau P, ini je lah. Sini, satu ke macam tu kan. So, dia akan naik sini. Itu je. So, dia akan jadi 4 negatif 3. Yang ini susah sikit nak congak. Korang kena lukis. Kalau lukis nampak lah. Kalau lukis memang nampak. Kalau tak lukis tu tak nampak lah. Ya. Okay, so itu dia punya gambar. P kita akan jadi 4 negatif 3. Jelas ke dah? Orang kata dah.